على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita buka. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Faqad bana laka tadammunu kalimatay syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalamu. Pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah. Dialah yang telah memberikan dan masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Satu diajar oleh Rasulullah untuk kita puji Allah Taala atas nikmat ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Syukur Allah Taala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Syukur dihidupkan hati sanubari kita dan dibukakan pintu hati kita, dilapangkan dada kita untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, untuk ada keinginan, kesungguhan nak belajar, memahami perjalanan agama, untuk kita benar-benar jadi agama, jadi orang beragama, banyak zikir Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, sentiasa nak merasa untuk taat, banyak berselawat atas Nabi SAW. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk salat berjemaah dan dapat insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahim. Terjemah daripada apa kita baca itu, kata dia, maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadah itu, di samping sedikit huruf-hurufnya mengandungi segala yang wajib atas orang yang mukallaf mengetahuinya. Apa kita nak sambung ni kalau ikut juga adalah sekali lagi dengan apa penjelasan yang telah diberi, dia nak menunjukkan bahawasanya memang kalimah syahadah ni, la ilaha illallah ni, dalam dia terkandung sekalian perkara yang kita wajib belajar. Awal kitab kita jumpa dah pernyataan ni. Jadi yang kita nak belajar ni, nak menyimpulkan seluruh pelajaran yang telah belajar daripada awal kitab ke akhir kitab
khasnya dengan awal kitab dulu dia ada sebut kita wajib mengenal Allah Ta'ala. Wa yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatu ma yajibu. Wajib atas kita mukallaf, baligh, berakal, mengenal, faham, arif sungguh, sampai boleh masuk dalam hati yang tu kot bahasanya. Arif ni kenal dengan ain ilmu yaqin. Sebab kita belajar ni pula ilmu iman, kena sampai pada tahap ainul yaqin dan sampai kalau boleh untuk ke tahap hakul yaqin. Jadi apa yang kita duk lalu ni adalah kewajipan belajar dengan ilmu yaqin. Khasnya atas apa kita duk bicara ni dengan apa yang telah kita belajar dulu daripada awal kitab dengan nak masuk ke hujung dah ni, nak memahami kesimpulan ataupun nak menyimpulkan segala makna yang tersebut itu, jangan tak tahu ada kesekaliannya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua ada dalam tu. Satu bahasa lain disebut nama kalimah syahadah ni dipanggil kalimatul iman. Kalimatul tauhid itu satu hal. Kalimah syahadah saya dengar lah. Ini kalimah tauhid, kalimah syahadah. Itu kalimah apa ni? Kalimatul iman. Kenapa kalimah iman? Kerana dalam dia mengandungi segala aqaidul iman. Khasnya dengan apa kita bicara lah, memang dia nak menyimpulkan situ, dan juga di situlah kita nak kena ambil faham makna akidah. Akidah. Pasal kalimah la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah, dia akidah kita. Jadi dipanggil akidah pasal apa? Pasal pada dia ada simpulan sekalian makna yang telah kita belajar bab ketuhanan, uluhiyat, bab kerasulan, nubuat, dan bab sam'iyat. Yang ketiga, perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Rasulullah, semuanya ada dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dia kata nyatalah bagi kita sebenarnya dengan apa telah kita bicara dulu, khasnya dalam mengertikan bila sebut la ilaha illallah istirna lillahi an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mesti ada sidik. Pasal kita kata Rasul, kita iktiraf, kita memberi satu pernyataan. Tambah pula asyhadu, aku bersaksi, maksudnya aku saksi, aku kenal, aku nampak, aku faham, aku reti, aku i'tiqad, aku jatuh dalam hati sungguh Muhammadur Rasulullah. Tentulah bila kata Rasulullah ni benar, apa yang disampaikan semua benar, umumnya secara umum untuk faham apa ni benar-benar tu apa? Nabi-nabi, rasul-rasul, kitab, malaikat, qadar, hari kiamat. Itu sekali lalu. Dan faham juga Muhammad Rasulullah, tentulah disidik, amanah, tabligh, fatanah, tu bahasa Melayu selalu kita sebut. Dengan mana apa? Takkan dia khianat, tentulah dia sentiasa taat. Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sampai pasti disampai. Pasal kita yakini dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah Ta'ala. Takkan mengaku utusan Allah tapi duk i'tiqad Rasulullah ada perkara yang dia sembunyi. Subhanallah. Takkan adanya tu. Bila kita mengaku Rasulullah, maksudnya memang kita mengaku dia utusan Allah Ta'ala, tentunya apa saja Allah Ta'ala perintah pasti dia akan sampaikan, dan kewajipan kita pula untuk memahami dia dan menghadapkan dia, bahkan nak praktik setiap masa, insya-Allah. Baik. Jadi dalam kalimah syahadah ni mengandungi semua yang kita wajib tahu sebagai mukallaf. Baik, apa dia perkara yang kita wajib tahu atas orang mukallaf ni daripada segala akidah keimanan. Kalau kita belajar bahasa Arab sikit tu, ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil iman. Min aqaidil iman tu yang tu dipanggil bayan bagi ma yajibu. Itu dahun-dahun sikitlah, macam mana boleh teringat nak sebut hari ni tu. Lalu tak sebut pun tahu. Pasal uslub tu, bahasa tu.
Kita kena faham usul Arab tu pun nak faham maksud dia yang sebut. Baik, jadi apa dia perkara yang kita wajib tahu? Iaitulah kata dia daripada segala aqaid iman. Yang ni ialah ma yajibu bihaqqi maulana jalla wa azza tu. Kita wajib kenal apa dia, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus pada orang Taala. Formulasi telah kita belajar, cuma kita yang kita nak belajar hujung ni nak buat kesimpulan aja, buat rumusan je sikit. Mana tadi? Yang kita wajib tahu daripada segala akidah keimanan. Sekali lagi disebut guna bahasa tu min aqaidil iman. Jadi pada la ilaha illallah ni ada aqaidul iman. Asal mana aqaid ni daripada aqada, yaqidu, uqdatan, iqadah, iqadatan, iqadun, iqadan, fahuwa aqidun, fahuwa aqidun, fahuwa aqidun. Yang ni aqidatun kan. Sikitlah sebut tu. Jadi akidah ada wazan fa'ilah, ada fa'ilah dengan mana isim fa'il, ada fa'ilah dengan mana isim maf'ul. Dengar je kat tu kan, tak biasa dengar lah. Tak display ilmu dia gitu kan. Allahumma salli wa sallim ala. Kalau dengan mana isim fa'il, akidah sesuatu yang tersimpul, yang sesuatu yang dah terikat. Kalau dengan mana akidah, dengan mana makudah, sesuatu yang disimpul dan diikat. Dinamakan bab kita belajar ni dipanggil akidah. Pasal apa? Pasal dia ibarat macam tali, yang tali ni gunanya untuk mengikat dan mengemaskan apa, kayu atau seumpamanya, benda-benda yang kita duk cari dalam hutan ke apa kan. Lepas tu ada banyak-banyak ni nak bagi kemas macam mana? Kena ikat dengan tali. Dia ada bandingan bahasa itulah. Yang ni pun dipanggil, istilah ilmu dipanggil bab isti'arah kan? Satu penamaan apa kita belajar ni dinamakan akidah. Maksud apa? Atas jalan isti'arah. Maksud apa? Kerana diumpamakan semua apa yang telah kita belajar ni ibarat macam benda yang banyak-banyak, lepas tu ikat dengan tali. Itulah dipanggil akidah tu. Kalau kita nak bawa apa, beg tak ada, nak bawa baju, pakaian, serban, jubah, seluar, bawa macam mana? Hampa kain, lepas tu kain pelekat pada anas tak, bobor tengah-tengah tu, lepas tu ikat, buat uncang, ambil kayu sebatang, tarik tengah. Nak cerita apa tu? Saya nak cerita apa tu? Nak cerita akidah. Ikat. Itu satu. Dan juga nak menunjukkan dalam kalimah syahadah ni, dia kata dia ikat. Bila ikat ni maksudnya kalau buka, macam-macam ada dalam ikatan tu. Jadi itulah antara yang kita belajar juga, yang nak ambil faham tentang mana perkataan la ilaha illallah ni ringkas, boleh gunakan banyak tempat, boleh bukan banyak tempat, seluruh tempat kehidupan kita dipakai kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Makna yang nak dihadir daripada la ilaha illallah ni apa? Khasnya daripada la ilaha illallah tu, segala bab ketuhanan yang kita telah belajar cukup dengan hanya sebut la ilaha illallah, pasal la ilaha illallah hadir dalam tu. Kalau kita lah nak rasakan Allah Ta'ala bagi rezeki, macam mana? La ilaha illallah. Macam mana boleh faham bagi rezeki yang tu? Allah ilah. Dia tak ajak pada sesuatu. Semua makhluk berhajat pada dia. Itu bab rezeki macam mana? Allah raziq. La ilaha illallah. Apa sifat ilah? La raziqa illallah. Tiada siapa yang bagi rezeki melainkan Allah. Itu kaedah dia nak sebut. Simpulan tu. Apa yang ada pada makna la nafil jinsi, la ilaha tu. Kalau apa bab yang kita duduk lalu, datang kan kat situ. Kalau kita duduk rasa kita macam bagus saja, sihat saja, kita ni handal, bagus, segak, sebut apa? La quwata illa billah, la qudrata illa billah. Duk rasa kita ngajar sebab tu orang pandai. La ilaha illallah, la taufiqa illallah, la hidayata illallah.
Itulah sekali lalu sebut kalau dengan usulul Arab dia. Cuma kita Melayu ni tambah Arab tak nak belajar, yang hadirkan saja sifat 20 kita belajar kan. Duk rasa macam kita ni ada alam ada, tak hadir rasa Allah Ta'ala macam mana? La ilaha illallah. Apa dia? La mawjuda illallah. Untuk hidup ni cari kereta, cari duit, tanah lah, kebun saya, apa bala ni, macam-macam ni. Sampai terpaling kita daripada maksud sebenar. Apa dia? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tak ada maksud tujuan hidup kita melainkan Allah. Itu umum juga pada kalimah la ilaha illallah ni. Allah. Kalau duk bahasa macam nak khidmat, apa lagi? Nak habiskan umur hidup kita ni khidmat pada seseorang contohnya. Ubat dia la ilaha illallah juga, apa dia? La ma'buda illallah, tak ada tempat untuk pengabdian diri melainkan sepatutnya ke Allah Ta'ala, bukan pada makhluk. Kalau pada makhluk pun, makhluk yang dia ni bawa kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, khidmat dekat dia. Macam mana sahabat khidmat dekat Nabi SAW. Pasal apa khidmat dekat Rasulullah? Pasal Rasulullah lah bimbing, tunjuk, ajar mereka ke jalan Allah Ta'ala. Ada bahasa-bahasa itulah. Jadi saya nak sebut apa? Itulah contoh menggunakan kalimah la ilaha illallah dengan apa akidah yang telah kita belajar. Yang tu saya bagi formula kan. Untuk macam mana kalau satu-satu. Nisbah nak pengaji kena ambil satu hal. Lepas tu kalau nisbah amalan pun kena ambil amalan satu-satu, kena berguru elok-elok. Macam mana nak membolehkan dengan sebab itu kita akan jaga amalan ni. Perintah Allah Ta'ala tu bukan saja fardu, bahkan sunat pun kita jaga. InsyaAllah. Baik. Jadi dalam la ilaha illallah ni ada segala akidah keimanan pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul-Rasulnya. Bila sebut Rasul aja salawat dan salam. Salah wassalam. Assalatu wassalam alaihim ajma'in. Alaihim assalatu wassalam. Siap. Mudah je tu. Saya tak ulanglah apa benda kita dah baca malam tadi tu. Baik, baca sikit lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma zakarnahu ja'alaha asy-syar'u tarjumatan ala ma fil qalbi minal islami wa lam yuqbal min ahadinil imanu illa biha fa'ala al-aqili an yuksira min zikriha mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil imani hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yura laha minal asrari wal ajaibi insyaallah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin. InsyaAllah ma la yadkhulu tahta hasrin. Tak ada ke apa? Baik, terjemah dia kata dia barangkali la'alla harap-harapnya, mudah-mudahan, harapannya, kerana ringkasnya apa? Ringkasnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Dia sangat ringkas. Kita tengok sikit ringkas kalimah syahadah ni. Pasal apa ringkas? 2 ayat. La ilaha illallah 1 ayat, 1 sentences. Muhammadur Rasulullah 1 sentences lain. Disiplin sentences ni dia mesti ada subjek predikat. Ada mubtada' khabar.
sama level dengan dia untuk jadi ayat ni ada fi'il fa'il. Untuk la ilaha illallah ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Fajutani lahu sikit. Ha? Ada fi'liyah tu. Dia jumlah ismiyah. Dia termasuk dalam bab mubtada' khabar yang dimasuki oleh amil. Amil apa? Amil la nafiyah lil jinsi. La nafiyah jinsi tak masuk pada jumlah fi'liyah, dia masuk jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Mestilah mubtada' khabar. Jadi la ilallah ialah jumlah ismiyah. Apa mubtada'nya, apa khabarnya? Asalnya ilaha Allahu kan. La ilaha illallahu. Jadi asalnya la ilaha mawjudun illallahu. La ilaha ma'budun illallahu. Ada pelajaran besar pula situ. Saya cerita lagi panjangnya. Tapi saya nak sebut dia dua sentences. Jumlah dia jumlah ismiyah. Cuma susun pula dalam bentuk macam tu. Saya nak cerita ringkas, saya nak sebut ringkas. Saya nak jadi syarah panjang lah. Astagfirullah. Apa saya ni? Kata ringkas. Jadi dua ayat. Oleh kerana terlalu ringkas tu, ayat tu dipanggil kalimah. Kalimah apa kalimah? Kalimah tu qaulun mufrad. Kalimah perkataan tunggal. Oh, bagi kalimah. One words only. La ilaha illallah ni words ke sentences? Sentences. Tapi kenapa kata words? Words kalimah. Bahasa Arab kalimah ni satu kalimah, satu perkataan, single word. Itu adalah kalimatun. Ini dia panggil kalimata isyadah, dua kalimah, seolah-olah macam dua word saja. Padahal dia bukan words, dia ialah sentences. Bunyi orang putih sikit tu. Saya sebut orang putih tu pasal yang tu biasanya kita belajar. Kita tu awam biasanya belajar bahasa Inggeris. Tapi kalau sebut Arab, saya sebut jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, berdengung kepala. Satu saya tak sebut lah tu. Sebut dah sekali lalu tu untuk menunjukkan kalau ngaji nak faham kita Arab betul-betul ni, memang disiplin tu kena lalu sungguh-sungguh kan. Cuma bila ngajar awam ni saya tak sebut lah satu-satu. Tapi kalau duduk mengaji betul-betul, setiap pelajar yang mengaji atas nama mengaji pondok ni wajib menguasai kaedah-kaedah tersebut, baru istilahnya terpelajar sebagai warga pondok. Oleh tak layak pasal tak cukup syarat. Tak cukup syarat nak faham tu. Asal nak cerita kalimah ni kalimah syahadah, jadi dia ringkas. Nak sebut dia ringkas lah. Jadi kalau kalimah la ilaha illa Allah, 4 je. 4. Muhammadun Rasul Allah, 3. 4 jambung 3. 7 kalimah. Jadi itu yang panggil kalimah tu kan. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah. Tujuh. Kalau kira pula huruf berapa, tu yang tengoklah ada ulama syarah tu. Saya sebut lagi dia menarik, saya nak sebut ringkas saja. Memang ringkas sangat. Cuma walaupun ringkas, mana yang dalam, apa kita nak buat bila sebut dia? Hadirkan di hati apa makna yang telah dipelajari. Untuk menyedarkan kita ke Allah Ta'ala setiap hari. Tengok hujan turun. La ilaha illallah. Apa? Apa tu saya tanya, apa ni? Soalan apa ni? Apa? Tak ada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Tak arti cakap Arab, Melayu sudah lah. Kan? Elok dengan duduk-duduknya. Jadi pada orang hantar nasi lemak 50 bungkus. Orang ada 5 hantar 50 bungkus. 10 bungkus orang makan. Untuk darah apa ni? Satu saya bukan nak tanya tu. Saya kata apa? La ilaha illallah. Benda la ilaha illallah. La razik illallah. Tak ada siapa yang bagi rezeki melainkan Allah. Ada tempat tu buat rezeki. Kahwin punya lama tak dapat anak. Tengok. Terjadi satu kejadian, cek tengok. Ada anak. Contoh kan.
sahkan hamil. Macam mana? La ilaha illallah. Apa dia? La mu'tiya illallah. Tak ada siapa boleh beri melainkan Allah Ta'ala. Nak contoh la ilaha illallah di atas pendek mana itu, ya Allah ni dia ilah. Bila dia ilah ni, dia mestilah istighna an kulli ma siwahu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Jadi sebut la ilaha illallah ni untuk rasa keberhajatan pada Allah, untuk rasa, untuk faham, hadirkan dalam hati kita bahawasanya tiadalah yang berlaku ni melainkan khasnya dalam bab nikmat ni, sedaran semua datang daripada Allah. Kalau tak sebut alhamdulillah pun dalam akidah, mesti isbatkan orang salah. Apa dia? Allah beri ni, Allah yang anugerah ni. Tiada siapa yang boleh beri anugerah macam ni, melainkan Allah je dua kan. Itu mesti dalam hati tasdik orang salah wajib. Sebut di mulut Allah je beri, itu sunat. Dia terjemah apa yang ada di mulut kan. Siap? Jadi asal sebut tu tak ringkas tu lah. Kalimah dia 7 je. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasul Allah. 7 je. Satu dipanggil kalimah. Itu dia kata, harap-harapnya dengan ringkasnya la ilaha illallah ni, di samping mengandungi apa yang kami sebutkan, semua yang telah makna disebut tu daripada awal kitab ke akhir kitab, terkandung dalam dia, tadamun dalam dia. Apa dia? La ilaha illallah. Semua tu. Punya lama baca. Lama lah. Punya banyak belajar ni, dengan kefahaman-kefahaman ni. Semua ada pada mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu, ringkas tak? Ringkas tak? Ringkas sampai kadang kita blur langsung ringkas. Ada orang terlalu ringkas tu, dia pakai faham very light knowledge, dia tak faham apa maksud la ilaha illallah. Kalau orang yang faham, macam mana sekali lalu kalau kita belajar setidak-tidaknya sebut la ilaha illallah ni, boleh dapat ilmu yakin. Ilmu yakin apa? Allah juga ilah, makhluk tidak. Nak faham statement tu satu. Lepas tu nak bawa pula dengan kita menyebut la ilaha illallah antaranya, ataupun zikir selain daripada secara khas lafaz la ilaha illallah tu. Nak zikir apa? Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa seumpama ni nisbah kita nak jalani kehidupan ni, nak hadir dengan rasa ke Allah Ta'ala tu. Jadi banyak kan menyebut kalimah ni. Tu dia nak kata dengan apa yang terkandung dalam dia, di samping mengenai apa yang kami sebutkan, pihak pensyariat menjadikannya sebagai pentafsir kepada apa yang ada dalam hati daripada orang Islam. Siapa benda nak cerita ni? Oleh kerana dia ringkas tapi mempunyai makna yang sebegitu tinggi, pendek, padat, sepadat-padatnya dalam tu, pihak pensyariat, siapa pensyariat ni? Allah Ta'ala lah. Ini bahasa terjemah, dia kata ja'alaha syar'u, syarak menjadikan kalimah la ilaha illallah ni tarjumatan ala ma fi qalbi minal Islam, daripada apa yang ada dalam hati. Mulut menyebut kalimah la ilaha illallah ni, dia atas jalan syariat, kewajipan mengucap dia khasnya bagi orang kafir nak masuk Islam, sedangkan iman ada di hati. Untuk apa kaitan dengan la ilaha illallah ni? La ilaha illallah ni adalah terjemahan kepada apa yang ada dalam hati. Terjemahan, dia translator. Jadi iman dalam hati. Lepas tu iman kita Allah siapa yang mesti istighna an kulli man siwahu. Iman ni mesti semua makhluk mesti berhajat pada dia. Mestilah pula bila sebut kata Rasul Muhammad ni Rasulullah, maksudnya dia bukan malaikat. Bila Rasulullah dia pun ada makan minum. Allah Ta'ala takkan salah pilih Rasul dia. Allah Ta'ala mestilah pelihara dia, mestilah dia cakap benar, tentulah dia tabligh, tentulah dia
menyampaikan apa saja yang sepatutnya dia kena sampai, hanya ada dalam la Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi lah. Jadi apa yang ada dalam hati kita duk beriman tu, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam tu terkandung siap semua. Satu orang kafir tak boleh jadi Islam melainkan menyebut kalimah ni. Cuma bila kita tak belajar, tak erti apa lah. Oh tu masalah tu. Sikit sebut tak belajar tu. Orang kafir senang tak dia nak masuk Islam? Senang tak? Orang kafir senang tak dia masuk Islam? Susah. Sikit saya nak suruh fikir ni ya. Kadang-kadang kita tak fikir, kita malas kan. Astagfirullah. Orang kafir bukan senang nak masuk Islam. Kita senang nak masuk Islam. Bukan senang nak masuk Islam. Tak sedar orang Islam. Dengar tengok. Berapa ramai orang Islam ni tak sedar Islam dia. Siapa dia tak sedar Islam dia? Boleh jawab sikit tak? Siapa tak sedar Islam? Pasal kita rasa kita Islam. Kita rasa kita Islam pasal apa? Pasal tengok dalam IC boleh agama Islam. Soalan saya dia, kenapa kita tak rasa kita Islam? Ada rasa iman tak? Yang tu yang kat kita tu. Dia jadi knowledge je, tak masuk dalam hati. Tu saya tanya, orang kafir senang tak dia masuk Islam? Itu wajib tak dia belajar? Okey. Tapi kalau dia nak masuk Islam, dia kena belajar lah untuk dia faham Islam. Kalau kita lah nak bagi penjelasan kat dia, agak-agak lepas tak nak bagi penjelasan kat dia sampai dia puas hati dengan sebab tu dia masuk Islam. Boleh tak? Tak berani nak jawab. Kalau bagi tugasan seorang-seorang. Boleh? Jumpa Cina mana-mana. Islam kau orang tu. Apa soalan dia tanya, buat ketuanan kau mesti boleh jawab. Dengan sebab tu, wah, orang mesti masuk Islam punya. Tak rugi, tak nak masuk Islam. Siapa tak masuk Islam ni, bodoh lah. Dia katanya tu. Pasal apa? Dengar kita punya penjelasan. Boleh? Boleh? Kenapa tak boleh? Kau dah Islam belum? Takkan kau tak kerti Islam? Dah Islam? Ya. Faham soalan? Kenapa saya tanya soalan macam ni? Jawab dulu. Boleh? Kau Islam kan? Macam mana kau Islam tapi kau tak serti cerita Islam? Jawab. Macam mana Islam tapi tak cerita Islam? Jawab. Diam ni pasal apa ni? Kena soalan macam tu baru tahu langit tinggi rendah. Tahu? Tak belajar. Ini nak belajar. Belajar main-main. Belajar main-main. Kalau bagi tugasan mengajar macam mana? Bagi orang lain lah. Ustaz apa Ingat ustaz dia akan jadi ustaz. Bab akidah ni semua orang kena jadi ustaz. Semua orang kena faham bab akidah. Kalau bab fiqh tak semua orang. Tapi bab tauhid ni semua orang kena betul akidah ni. Bab tauhid ni kalau kata orang awam pun dia mesti akidah dia betul. Dengar. Tu orang awam pun sepatutnya boleh Islamkan orang kafir. Pasal apa? Pasal kita Islam lah. Cuma kita belajar ada Islam. Tu masalah kita tu. Bila kita tak belajar Islam, tu asal saya sebut gini, orang kafir senang ke dia masuk Islam? Lama mana agak-agak dia nak kena belajar, dengan sebab tu dia faham Islam, dengan tu dia masuk Islam? Lama tak? Asalnya dia anti Islam sampai dia jatuh hati dengan Islam. Islam ni bagusnya. Lama tak? Tak faham soalan ke apa ni? Lama. Soal. Kita pun agak-agak kalau mengaji,
nak jatuh hati dengan Islam dan iman, jatuh hati dengan Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala ni ilah kita, asal kita tak ada, dia lah bagi jadi kita, sampai masuk dalam hati, lama lah. Kita tak payah mengaji lah, memang tahu dah. Gitu. Saya nak sebut nama dia, nak tunjukkan berkaitan. Macam mana orang kafir dia kena belajar untuk dia faham Islam. Nisbah dia nak masuk dalam Islam, dia kena belajar sampai hati sanubari dia menerima sungguh Allah sebagai ilah, Muhammad Rasulullah ni. Dengan sebab tu dia akan gunakan atas syariat, terjemahkan dengan mulut dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Untuk dia nak boleh dapat kekuatan macam tu, dia kena bersungguh-sungguh sampai tahap kalau keluarga dia buang dia pun tak apa, satu dunia tolak dia pun tak apa, pasal tukar agama dia pada yang kafir kepada agama Islam. Dia sanggup menempuh lautan api tu. Pergi bahasa itu tak? Melautan api itu dia sanggup tempuh. Janji aku Islam, aku mati pun tak apa. Pasal aku tahu dah Islam ni agama sebenar. Macam mana orang kafir itu kena belajar macam tu, kita pun kena belajar macam tu. Barulah istilahnya ada iman kita dengan Allah Ta'ala. Kalau aku mati pun tak apa, aku tak akan keluar daripada agama Islam ni. Kalau kata kerja lah, buka tudung, bagi gaji RM5,000, pakai tudung, belah. Nyam. Semayang Jumaat, belah, tentang kerja kilang ni. Tak semayang Jumaat, boleh, kami bagi RM10,000 sebulan. Kerja ni, tapi tak boleh pergi semayang Jumaat. Macam? Kalau tak ada iman, kalau macam mana? Nak cari RM1,000 tak cukup, kena ada RM10,000. Habis RM10,000 kena tinggal semayang Jumaat. Macam? Berkelahi tak? Kan? Ada ke orang yang kerja dengan sebab kerja tinggal semayang Jumaat? Ada ke? Dengan sebab kerja, dengan sebab cari makan, meniaga, apa saja, bahasa dia kerja lah kan. Sampai tak semayang ada tak? Berlama-lama. Ada orang dan pun nak semayang tapi tak semayang, ada tak? Ada orang, nama Islam tapi panggil macam kapal selam. Kapal selam. Ngaji pun kelam timbul. Semayang pun pergi jemaah kelam timbul. Ada orang raya baru timbul. Ada orang mesyuarat yang tuan kuasa, pelantikan, rombakan yang tuan kuasa masjid, baru nampak rupa. Ada orang kenduri pun nampak rupa kat masjid. Siapa nak jemput orang masjid main pergi rumah dia? Jadi hak tu macam mana tu? Apa masalah tu? Salah, dia tak kenal agama. Memang dia ada agama Islam, tapi dia tak kenal agama dia, sampai dia cinta agama dia, cinta Allah Ta'ala, cinta Rasul. Mesti tak belajar macam tu, confirmnya. Dia tak belajar tu apa faham? Cuai dalam bab ilmu. Macam mana orang kafir kalau dia tak belajar Islam, dia tak akan masuk Islam. Jangan tak tahu, kita belum selesai lagi tuntutan yang kita belajar. Selagi tak boleh duduk macam martabat orang kafir yang nak masuk Islam tadi, yang dengan itu dia faham agama Islam ni, dia dengan tu dia masuk Islam. Jangan elok saya nak sebut apa ni. Satu orang kafir ni bila dia boleh masuk Islam, dia tak faham ni apa di Islam, dia pula sanggup mengharungi lautan api, bala bencana, disisihkan keluarga, dibuang daripada negara, contoh yang sekalipun. Kerana Islam, dia sanggup, tak ada apa-apa, siapa? Ilmu yakin dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kena belajar macam tu. Bahkan baru masuk Islam, dia boleh dakwah semua orang dia yang kafir tu supaya masuk Islam. Maksud apa? Kau nak cerita? Mari aku cerita satu-satu. Sebab tu lah aku masuk Islam. Boleh faham saya cakap apa? Satu kita pun sepatutnya macam mana? Ni sebab tu lah aku sembah Allah Ta'ala. Sebab tu lah aku pergi ngaji tu. Sebab pasal apa? Aku faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan sebab tu kita pergi belajar. Dah belajar tu, faham lagi daripada apa yang dah belajar. Tapi kalau pergi tempat belajar, memang tempat belajar. Kadang-kadang ataupun tempat hafiz Quran. Hafiz Quran aja. Tapi apa ilmu yang sepatutnya dengan tu kita faham agama, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, sikit sangat madrasah-madrasah yang macam tu. Kadang ajar tak? Ajar apa? Banyak ajar
Ada nahu surah fiqh. Tapi nak bagi faham betul-betul la ilaha illallah ni hadam sungguh-sungguh dengan ilmu yakin. Kita ada akidah kita dengan Allah Taala, bukan semua orang boleh. Bahkan bukan saja semua orang boleh, bahkan ramai yang cuai. Cuai mu ke cuai sikit, cuai secuai-cuainya. Bayang tengok ada orang kita ni yang sampai tahap 50 tahun tak pergi masjid, tak semayang ni. Ada. Gitu kan nak turun-turun, tapi memang ramai. Anak muda tak semayang ni tak heran lah. Lagi mengherakan dah tua nak mampus tak semayang. Tu lagi heran gila. Anak gua anak muda tak semayang, fahamlah dia memang lincah. Ni dah memang nak poh lah kan. Nak pergi lah macam mana. Tak boleh lagi nak duduk tempat ibadat. Kacau. Itu sikit lah. Merepek sikit tu. Baik, jadi apa hubungan antara la ilaha illallah ni yang dalam hati, kepahaman dia, i'tiqad, di akal faham apa hadir hati, ini adalah iman. Tu kenapa kena mengucap pula? Mengucap ni kata dia adalah pentafsir apa yang ada dalam hati dari apa yang ada dalam hati, antaranya Islam, iman. Aku memang percaya dah Allah Ta'ala ni Tuhan. Memang percaya dah. Aku silap dah lama ni. Macam mana? Di atas apa yang ada dalam hati tu Tuhan. Lepas tu macam mana nak terjemahkan tu? Dia sebut dalam mulut. Memang macam tu proses. Baik. Jadi iman yang ada dalam hati tu diterjemahkan dengan la ilaha illallah. Atau istilah mengucap kalimah syahadah ni dia rukun Islam. Tapi mengucap kalimah syahadah dia adalah syarat iman. Kalimah syahadah ni rukun Islam. Tapi kalimah syahadah ni dalam bab iman dia adalah syarat sah iman. Syarat sah iman. Satu, untuk sahkan iman dalam hati, apa kaedah dia? Kena mengucap kalimah syahadah. Siapa? Dia terjemah, dia bertafsir apa dalam hati. Kalau tak keluar di mulut, kenapa? Maksudnya kalau ada orang kafir ni dia tak mengucap kalimah syahadah, apa masalah dia? Kalau dia nak masuk Islam sekalipun, dia masuk Islam tapi dia tak mengucap kalimah syahadah, apa masalah dia? Bila tak mengucap, mana kita nak tahu dia Islam? Itu je lah. Contoh macam mana? Ada satu orang ni, dia minat dengan satu orang perempuan ni, minat nak buat bini. Tapi dia tak cerita siapa-siapa. Hanya memendam rasa. Hanya memendam rasa. Nak cerita tak wani, duit tak ada. Jatuh hati lama dah. Tapi tak nak cerita ke orang. Soal, orang tahu tak dia ni cinta dekat perempuan. Pergi bahasa cinta tu. Dia jatuh hati tak perempuan tu? Mana tahu? Tak cakap mana tahu. Tengok tingkah laku yang lain bukan senang nak kenal. Mana kau tahu dia suka tu? Aku tahu lah tengok perangai dia. Sebaik-baik penterjemah apa? Badan. Body language ke? Mulut Mulut. Kalau kita pergi kedai makanan ni dah bagi sarapan ni. Kita nak minum apa cik? Agak-agak dia pandai ambil order. Pandai tak? Saya nak syarah apa ni? Nak syarahkan bertafsir. Pandai ambil order. Kenapa tak pandai? Dia bukan tahu apa dalam hati dia. Macam mana nak terjemah apa dalam hati? Satu, bila orang bercakap, bila orang menulis, bila orang buat perbuatan, itu adalah penafsir apa dalam hati. Tu tengok benda tu ada masalah. Ya, ada orang bermasalah. Tahu hati kau apa. Kalau dia pernah cakap yang ni ada masalah ni. Kalau orang mengadap Kaabah, sembah Kaabah. Itulah, buah kipas depan maksudnya. Sembah kipas kan? Macam Cina kata, orang Islam sembah betul. Betul nak sebut macam ni pula. Kalau kita pergi Mekah kan,
Kata, apalah lu orang kata kita orang sembat tokong sembat tokong. Lu pun sembat tokong Itu apa itu? Batu itu loma besar punya warna hitam lah. Semua pusing. Apa bodoh punya orang Islam itu pusing. Lu sebab batu soal. Terkesan tak dia cakap tu kita sembah tu? Bukan ni fitnah ke? Berhenti kan tawaf. Tak usah duk pergi Mekah. Siapa? Elakkan fitnah daripada orang kafir. Macam tu ke? Kepala otak kau. Siapa dia ajar begitu? Bahkan orang kafir tu sepak dia. Soal. Ni sembah capal ke? Tampar je hak kata sembah capal tu. Siapa? Bodohnya, bengap. Nak kena turun capal ke tampar orang tu? Boleh faham saya cakap? Tak faham? Tidur ke apa ni? Takkanlah dengan sebab ada orang kata kat kita macam-macam, padahal kita tak buat macam tu, kita pula nak kena turun tu. Benda tu perhiasan je. Alah bengap tu. Macam kita lah, bini kita jaga elok-elok. Tiba-tiba ada orang kata, isteri awak berzina dengan orang macam ni. Kita pun, kita jaga elok, kita tahu bini kita baik. Tiba-tiba, kata, bini awak berzina macam ni, ada orang macam ni, kita pun, aku cerai bini aku. Bodoh, apa bini cerai? Tampar tu, tahu? Aku dah berzina lah. Buat bengap. Boleh faham saya cakap apa? Apa maksud saya tu? Pasal tu nak menunjukkan hati busuk, perangai. Pasal dia terjemahkan apa dalam hati dia tu. Ada benda dia tak suka tu. Pelik tu. Bini kita dia lelok kata dia zina. Aku boleh sebat 80 kali rotan tu. Tak ada saksi tu. Masa bila dia sembah capal? Bengap tu. Tu ada sejadah tu. Ambil sejadah kecil lah gambar Kaabah tu, sembah Kaabah. Saya nak syarah apa ni? Terjemah. Apa yang ada ditulis tangan tu, betul terjemah apa dalam hati tu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kata orang sana. Kamu duk bercakap, kamu duk berperangai, kamu duk apa tu, duk kata macam-macam tu, yang dalam hati kamu tu lagi besar sebenarnya hang tak suka dengan apa yang daripada apa yang cakap luahkan dengan pena tu. Sebut ni lah. Ketuk orang beriman pula macam mana? Tak tahu nak cerita dalam hati ni punya kasih ni. Ada pun capal Rasulullah. Tak tahu nak cakap macam mana. Tengok ni pun badanah. Allah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa ala. Macam apa? Nak terjemah dengan kasih tu. Yang ni orang nak terjemah dengan kasih. Yang hati busuk tu, apalah tu sembah capal. Betul boleh layan ke buat-buat ni? Tak layan, sepak lah. Sepatutnya ambil tindakan bukan pada kita yang menzohirkan cinta Rasulullah. Ambil tindakan pada orang yang menghina apa yang ada pada Rasulullah. Memperlekeh apa yang ada pada Rasulullah. Ambil tindakan kat situ, bukan ambil tindakan kat kita yang menzohirkan cinta pada Rasulullah. Biar orang tak faham pada dia, itulah yang dia kena buat, itulah dia rasa hebat. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita terjemah. Cerita terjemah dalam hati. Satu orang beriman kalau macam mana? Tak tahan dah apa dalam hati ni. Orang betul lah Islam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang bunuh lah. Aku tak kira lah. Aku kenal lah agama Islam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang dalam hati busuk, dia tahu apa ke ni? Sikit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sikit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sikit la ilaha illallah. Berian dengan kau sebut astagfirullah. Saya nak terjemah, nak huraikan terjemahan tu. Terjemahan. Penterjemahan. Itu atas kita bercakap. Pasal iman dalam hati. Tak boleh dikenal apa yang dalam hati melainkan dengan diterjemah apa di mulut. Contoh tadi, tak dikenal orang ni kasih dan suka pada orang ni melainkan diterjemah di mulut. Penterjemah yang paling bagus adalah mulut. Tak kita kenal orang ni marah ke orang ni, benci ke orang ni, dengki dengan orang ni, tak suka dengan orang ni, melainkan dia terjemah dengan mulut. Itu penterjemah terbaik sekali. Tak terjemah dengan mulut, dia akan buat dengan perbuatan. Itu menunjukkan dia benci dengan orang tu. Itu penterjemah tu.
Tu translator. Apa yang ada dalam hati. Satu kita nak tengok orang kasih tak kasih, tengok perangai. Kalau kita lah ada orang jumpa, kita tengok, dia tengok kita pun. Kalau saya tengok benda tengok macam ni. Saya tak kata apa-apa pun. Tapi itu saya punya perbuatan. Siap bunyi ke? Macam? Tak ada rasa apa-apa ke? Oh, mangkuk kayu ke apa? Tak faham. Kenapa tu? Body language pun dah translator, apatah lagi mulut. Tambah pula tunjuk pula. Kau jangan pijak kaki atas tanah aku. Oh, itu kasih ke? Suka. Kasih ke benci? Kasih ke suka lah, apa yang soalan tu. Kalau dia tengok, oh, apa ni datang, Masya Allah, sejuk hati tengok, Masya Allah. Kenapa datang seorang? Anak mana? Oh, selalu datang. Lama tak datang ni, tak sihat ke? Tu. Ni. Lain tu, lain. Pasal apa? Tu terjemah. Ini tengok je. Dia bukan tengok apa yang elok. Tengok apa yang tak elok. Macam ni. Dia dah capak, pakai serban pula tu, pakai jubah lah tu. Tu, cakap dah, dia ni memang ni, petaksub ni. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nak apa tu? Sikit urai pada penterjemah. Satu orang beriman ni, apa yang ada kat kita ni sebenarnya terjemah apa dalam hati kita. Banyak zikir pasal apa? Terjemahkan kita kasih kat Allah Ta'ala. Kasih kat Rasulullah. Kalau duk sebut enset, itu kasih enset. Kalau sebut pondok, maksudnya kasih pondok. Contohlah. Duk sebut makan, kaki buruk lantak. Tu. Kalau duk sebut ni hiburan, nyanyi, mak rempit, mak motor, kepala otak tu set motor lah. Memang minat motor. Sebut motor je senyum je. Yang ni bola. Tengok bola. Oi. Tak kelip mata tengok bola. Tak payah cerita. Dia minat tak minat bola. Kita tengok dia tengok bola pun kita tahu. Apa? Tembak gol tu. Saya sedar. Sampai macam tu tengok. Kita tengok macam mana? Kalau orang tak minat. Bodoh bola sebiji sepak ke tu. Pakai seluar pendek lah tu. Bengap tu. Astagfirullah. Apa tu? Badan kita, mulut kita berterjemah paling besar sekali. Badan pula tu kita kadang tak boleh nak baca juga kan. Tapi penterjemah paling besar ialah mulut. Satu disyariatkan. Allah Ta'ala syariatkan untuk terjemah apa dalam hati. Apa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah syahadah. Saya nak uraikan terjemah tu. Jadi tak diterima apa yang ada dalam hati melainkan dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Kalau satu orang tu lah dia kata aku ni nak buat menantu dia ni, contohlah kan. Dia tak cakap apa-apa pun. Oh tu kita duk tunggu je. Dia tak cakap apa-apa pun. Kita yang duk rasa macam dia minat kan. Macam ni. Dia tak minat-minat lagi. Lah, kabur lah kan. Kabur lah. Dia tu kena kabur, kita pun kena kabur kat dia. Kalau tak ada lah, mana diam je lah. Tak ada apa-apa lah. Apa? Tak ada penterjemah, tak ada komunikasi antara satu sama lain. Tubuh badan ni dan juga apa yang ada dalam hati tu, yang tu penterjemah. Ada tak tanah kosong? Saya nak duduk sini Ustaz. Itu minat ke benci tu? Ini kita minta tak boleh ni, kami tak lulus buat permohonan untuk buat sekolah sini. Pasal ni bukan kawasan sekolah. Lain je bunyi. Ustaz ni tak boleh buat sekolah ni pasal dia ni ada masalah ni. Lain dia bunyi. Ustaz ni nak murid Patih dulu ni. Dulu kalau Patih pun kalau minta ngajar, Patih sebut nama dia, kalau suruh ngajar. Contohlah kan. Lain. Siapa? Nak terjemah apa dalam hati. Lepas tu nak kenal orang, tengok mulut dia. Tengok perangai dia. Tengok tingkah laku dia. Jadi khas bab iman ni. Itu nak mengajar hubungan antara batin dengan zahir. Untuk hubungan Islam dengan iman tu mana? Iman yang ada dalam hati ini, kalau orang yang memang ada iman ni, dia memang tak boleh tahan, dia mesti keluarkan di mulut.
Yang tu yang ada iman. Orang benci pun sama. Kalau ada benci dalam hati ni macam mana? Dia akan zahirkan dengan perbuatan dia, dia akan zahirkan dengan perkataan dia. Satu-satu ambil tindakan. Kalau tak suka ni, gaji besar, kereta buruk. Apa? Habis semua dia pandang buruk. Patutnya boleh mengawal. Kenapa orang lambat? Semua dia tengok buruk. Semua dia tengok buruk. Maksudnya apa? Ni hati benci. Hati benci. Ada benda berbulu dalam hati. Tak suka. Dia zahirkan habis satu-satu. Tak ada pun cukup sampai. Ni, tengok kat rumah ni buat kerja apa? Laporan. Saja nak pergi selidik orang. Apa pasal ni? Hati ni benci, tak suka ni. Berbulu ni. Kalau orang yang baik hati, kalau macam mana? Lain mesin. Saya nak cerita hurai terjemah. Penterjemah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita batin kita baik dan terjemahan dia baik. Terjemahan dia baik. Tentu kalau saya nak sebut macam ni, dia kata kita nak agama ni, siapa tak suka agama ni, keluar mulut kita macam-macam kita kata orang tak mau agama ni. Apa ni? Bengap, bodoh. Kenapa saya sebut bengap dan bodoh? Benda yang sepatutnya hang kena cari, hang tak mau cari tu kata bengap bodoh kat hang tu. Kan? Sebab pelik awak hang macam ni. Keluar daripada kita mulut macam tu. Anak kita ngajar hantar sekolah tapi sekolah pondok Tapi lari balik rumah. Aku tak tahulah hang ni nak jadi apa. Aku hantar tempat elok. Hantar nama mak ganja, mak gian, pergi duduk bawah lampu malam-malam, pukul 3 pagi bawa balik, pukul 4 bawa balik. Tu tidur subuh tak bangkit. Takkan duduk diam je. Cobaan. Itu. Bengap awal. Takkan tak ada perasaan. Takkan tak ada marah dengan Allah. Yang Allah murka kat situ. Rasulullah murka kat situ. Yang kata tak sembahyang, tak jemaah pun Rasulullah murka. Orang tak sembahyang jemaah pun Rasulullah kata, kalau nak ikut perasaan aku, lepas sembahyang ni aku nak kumpul semua lelaki-lelaki, pemuda-pemuda ni, anak-anak muda ni, buat apa? Kumpul kayu api, kita bakar rumah dia. Siapa tak pergi jemaah tu, tempat orang yang pernah Rasulullah azam nak bakar rumah dia. Rasulullah tak bakar lah. Tapi orang tak pergi jemaah macam tu. Nak tunjuk kata, Rasulullah punya tak suka pada orang yang tak pergi jemaah tu. Sama macam tu. Yang tu tak pergi jemaah, tak pergi mengaji. Takkan kata apa? Doa satu hal, doa. Tapi dia tak suka, dia tak engkar, bodoh, bengap, tak faham, tak kerti, tak ambil pengajaran, tak ambil pelajaran tu. Takkan biar. Sikit. Itu yang kalau orang yang boleh bermulut manis lah. Kalau orang yang memang tak tahan tengok tu, keluar ayat macam-macam lah. Kenapa kau macam ni? Kenapa macam ni? Rasulullah pun ada ketika dia sebut antal khain, antal kazib, kau khianat. Ada tempat itu. Quran pun ada tempat, qul ya ayyuhal kafirun ayyuhal munafiqun innal munafiqina lakazibun. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Ayat Quran kau tak erti ke? Kau bodoh tak apalah, tak faham. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Sedar bunyi. Padahal laknat kena dia. Jika lagu dia tak faham macam mana uslub yang cerita dalam Quran terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala murka macam mana? Rasulullah murka macam mana? Rasulullah khutbah pun merah biji mata. Kita di khutbah tu ihmarras ainahu ka'annahu nazirul jaish, macam sedang bagi peringatan pada askar tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Khutbah dia macam tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Alhamdulillahil qail. Tajuk khutbah hari ni, marilah janganlah membazir. Apa lagi baru ni sebelum membazir tu? Kita tajuk khutbah hari ni, kita jaga kita. Tajuk ni, polis dan masyarakat dan polis berpisah tiada. Macam tu khutbah macam mana?
Nak bagi orang bagi takwa pada Allah Ta'ala ni macam tu. Lainnya. Macam tu kau nak cerita, kau nak nasihat orang untuk takwa pada Allah Ta'ala. Untuk apa mulut muka saya? Itu apa? Penterjemah tu. Orang yang dengar kalau macam mana? Ustaz ni boleh. Penterjemah apa dalam hati kau? Penterjemah tu. Penterjemah. Kalau orang suka, Ustaz, hantar lagi Ustaz. Itu penterjemah apa dalam hati dia tu. Penterjemah tu. Dia tak boleh tu. Ustaz, like, bagi senyum, love. Duk peluk apa gambar jantung tu. Maksud apa tu? Penterjemah apa dalam hati tu. Tak ada dia buat gambar yang merah tu, bukan apa-apa. Parah ni, maksud apa? Penterjemah apa dalam hati. Ni semua ni penterjemah ni. Penterjemah ni. Mula penterjemah, mata, hidung, tangan, kaki, semua penterjemah, translator. Tambah iman, semua translator iman. Kalau iman betul, tangan, mata, kaki kita adalah translator betul iman ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita jadi translator. Semua anggota kita ni kepada iman. Amin. Saya nak syarah translator tu ya. Translator. Fa'alal aqil, situ dulu. Kalau saya baca tu habis tu. Situ dulu, fa'alal aqil. Ada soalan. Jadi kita belajar pagi ni nak tunjukkan kata makna apa belajar ni dalam kalimah syahadah, tak boleh terima Islam, khas umum sebut translator. Dia pendek ringkas tu, bahasa mudah nak sebut, dia tak pendek dia tu, dia ayat tapi disebut kalimah. Yang tu pun cukup lah untuk menunjukkan pendeknya dia tu. Macam kita sebut bahasa Melayu, bahasa macam tu diminta pengurusi masjid menyampaikan sepatah dua kata. Setengah jam dia bercakap. Kenapa dia katakan sepatah dua kata? Ringkas. Maksud dia ringkas. Bukan sepatah dua kata macam ni. Dia pun naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kerana masa yang terlalu pendek, saya dibenarkan sepatah dua kata. Ni pun dah berapa kata lah. Wallahualam, banyaklah berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, bengap. Bukan macam tu. Itu maksud dia. Maksudnya ringkas. Ni pun, kenapa panggil kalimah sedangkan dia adalah sentences? Ringkas. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن